Assalamualaikum dan salam sejahtera Datuk Indra yang dipetua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi ruang untuk turut serta menyampaikan beberapa pandangan mengenai Belanjawan 2025. Harus diingat, belanjawan bukan sahaja soal di mana hasil diperolehi dan ke mana ia dibelanjakan. Bahkan apa yang lebih penting untuk diteliti ialah impak pengganda yang dinikmati sehingga kepada rakyat di lapangan. Yang kedua, apalah artinya kerajaan berbelanja semakin besar, sedangkan hanya sedikit sahaja dirasai oleh rakyat terbanyak. Apatah lagi jika ia sebaliknya semakin menekan kehidupan rakyat. Yang ketiga, belanjawan juga bukan sekadar di atas angka dan data. Malah soal keberkatan turut wajar diambil kira. Inilah yang diingatkan Allah di dalam Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Syarat yang diletakkan Allah, iman dan taqwa, menjadi teras kepada keberkatan dari bajet, keberkatan dari belanjawan yang dibentangkan. Inilah juga maksud sebenar penghayatan terhadap tata cara pengurusan dan pentadbiran keuangan negara yang perlu untuk diambil perhatian sepenuhnya. Datuk Yang Dipertua, sebagaimana rakan-rakan yang berhormat yang lain, saya juga ingin mengajak seluruh anggota Dewan yang mulia ini serta termasuk barisan pegawai di luar untuk kita menzahirkan doa yang penuh tulus ikhlas kepada saudara kita di bumi Gaza, Palestin serta Lebanon. Semoga Allah mengukuhkan tapak kaki mereka dan hati mereka untuk terus berjuang demi membebaskan bumi Palestin daripada kekejaman Zionis Israel. Biarpun pemimpin mereka pergi bersilih ganti, Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin, Asy-Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi, Asy-Syahid Ismail Haniyah, dan yang terbaru Asy-Syahid Yahya Sinwar. Namun bersaksilah bahawa perjuangan di bumi Barakah ini tetap terus subur dari generasi ke satu generasi. Allah telah memberikan gambaran tentang perjuangan mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Al-Ahzab ayat yang ke-23. Ada dari kalangan mereka yang sudah menunaikan janji. Ada dari kalangan mereka yang gugur sebagai syuhada. Dan ada dari kalangan mereka yang terus bersedia untuk menanti, menggantikan mereka yang gugur. Yang penting, wama baddalu tabdila, mereka tidak mengubah pendirian mereka dan perjuangan mereka. Bahkan saya yakin tongkat Sinwar akan menjadi asbab tumbangnya Zionis Israel, sebagaimana tongkat Nabi Musa telah menenggelamkan Firaun pada satu masa dahulu. Tuan Yang Dipertua, bagi pihak negeri Kedah, saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan kami kepada semua pihak, khususnya pihak NADMA, JKM, Rela, APM, NGO Khidmat Malaysia dan Jabatan Amal, serta barisan NGO dan orang perseorangan daripada seluruh negara yang telah hadir turun ke negeri Kedah bertungkus lumus membantu meringankan mangsa banjir di Kedah baru-baru ini. Ucapan saya ungkap dalam pantun yang berbunyi, kuning emas masaknya padi,
orang Kedah dengan padi. Mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Beberapa daerah di Kedah mengalami air pasang besar yang tinggi serta hujan lebat yang melebihi kapasiti. Ia mengakibatkan banjir besar. Ada rumah yang dinaiki air sebanyak 5 kali, bahkan ada lebih lagi. Ada yang di kalangan rakyat trauma bila melihat turunnya hujan. Yang lebih teruk, tengok pokok hujan pun dah takut dah. Kerana bimbang gelombang banjir berlaku lagi. Tuan Yang di-Pertua, kini persoalan terarah kepada perancangan jangka panjang kerajaan bagi proses mitigasi bencana banjir pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, saya ingin mendapatkan komitmen dari kementerian terhadap projek rancangan Tempatan Banjir RTB Sungai Kedah, Anak Bukit, RTB Sungai Pendang Pakej 1 dan 2, RTB Jitera Selatan yang sedang dalam pembinaan. Begitu juga projek RTB yang masih dalam fasa pra-pembinaan seperti RTB Baling fasa 1 dan 2, RTB Sungai Bongkok, RTB Bandar Baru. Apa usaha yang dibuat untuk mempercepatkan pembinaan RTB ini sebagaimana yang dinyata dan disebut oleh Yang Amat Berhormat dalam ucapan belanjawan baru-baru ini? Hal yang demikian kerana kegagalan kerajaan mempercepatkan perbinaan RTB ini telah menyebabkan banjir besar yang melanda negeri sehingga mengalami 3 ke 5 kali gelombang banjir sebagaimana dinyatakan tadi. Oleh itu saya mengharapkan agar disegerakan pelaksanaannya oleh pihak kerajaan supaya risiko bencana banjir dapat diminimalkan. Tambah lagi, saya juga ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai 5 projek RTB serta 3 projek pemulihan sungai untuk negeri Kedah yang telah pun diangkat ke peringkat kementerian. Antaranya adalah melibatkan RTB Sungai Temin, RTB Sungai Karangan, Kulim, serta RTB Alor Semeliang, Padang Terak, serta projek pemeliharaan Sungai Kulim dan Sungai Anak Bukit. Saya mengharapkan agar projek-projek yang disenaraikan ini mendapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak kementerian untuk dimasukkan dalam rolling plan kelima RMK ke-12. Harus diingat kelewatan RTB ini disiapkan akan memberi kesan kepada rakyat kerugian banjir melebihi kos menyiapkan RTB itu sendiri. Saya beri contoh kerugian yang dihadapi oleh rakyat baru-baru ini. Contoh yang paling ketara, di samping rumah kerosakan yang berlaku di semerata tempat ialah kerosakan pada sawah padi. Lebih-lebih lagi di saat petani ada yang menanti untuk menuai hasil. Ada dalam kalangan petani mengadu dengan saya agar dipercepatkan pembayaran pampasan yang amat diharapkan oleh mereka. Kerana kebanyakan daripada mereka sudah kehabisan modal. Orang Kedah kata tak ada modal lah untuk nak mengusahakan musim baru bagi bendang mereka. Jadi ini masalah yang kita harap agar diteliti, dibuat bancian dan diberi pampasan seberapa segera yang mungkin. Kerana kalau Pak Tani berhenti menanam padi, artinya bekalan makanan akan terancam. Dalam waktu mereka duk tanam padi ni pun beras tempatan tidak ada di pasaran. Yang kedua, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan juga menyediakan beberapa bentuk bantuan kewangan yang lain kepada mangsa banjir. Sebagai contoh, voucher pembelian perkakas elektrik kepada mangsa banjir yang terjejas teruk. Voucher bagi pembaikan kenderaan yang ditenggelami air bagi mereka yang berada dalam keadaan yang sangat dhaif. Serta bantuan sokongan baiki rumah dan pembinaan rumah baru bagi mangsa yang kehilangan langsung tempat tinggal disebabkan bencana yang dinyatakan.
Saya kira ia wajar dipertimbangkan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa banjir ketika ini. Tuan Yang Di-Pertua, Belanjawan 2025 meletakkan suatu paras perbelanjaan tinggi sehingga mencecah hampir 0,5 triliun. Jadi sebelum ni sebut bilion-bilion, sekarang dah kita sebut hampir 0,5 triliun. Tetapi belanjawan besar ini juga sedang menyaksikan bagaimana item subsidi dan bantuan sosial sedang mengalami pengurangan yang ketara sejak dibentangkan belanjawan tahun ini. Tahun 2024, peruntukan di bawah item ini dipotong 14.6% kepada 61.4 bilion. Kemudian untuk tahun hadapan sekali lagi mengalami pengurangan 14.4% kepada 52.6 bilion. Antara bentuk subsidi akan dipotong, tentulah subsidi RON 95. Persoalannya, bukankah suatu masa dahulu kerajaan yang ada pada hari ini pernah berkata bahawa seharusnya negara yang memiliki petroleumlah menikmati harga jualan runcit petroleum yang paling rendah berbanding dengan negara lain? Bukankah juga suatu masa dahulu kerajaan yang ada pada hari ini pernah berceramah mengatakan bahawa pemotongan subsidi tanda kegagalan sebuah kerajaan menjaga rakyatnya? Bukankah kerajaan hari ini pernah berkata bahawa akan ada kesan berantai inflasi yang teruk jika kerajaan hari ini mengambil keputusan untuk menarik balik subsidi? Melainkan segala apa yang diungkapkan suatu masa dahulu sekadar berfalasi tanpa fakta dan realiti. Walaupun mungkin kerajaan berselindung di sebalik langkah kenaikan gaji minimum serta peningkatan peruntukan STR dan SARA, namun pastinya kesan kenaikan harga petrol ini akan terus menekan ekonomi rakyat dan kos sara hidup secara keseluruhan. Ibaratnya, satu pintu pertambahan pendapatan dibuka, berpuluh-puluh pintu kenaikan sara hidup yang lain juga dibuka sama. Semakin ramai akan berhadapan dengan defisit pendapatan khususnya golongan 40 serta jumlah umur 30 hingga 59 tahun. Mereka akan terus terkesan menerima segala dasar tempang serta tidak teliti oleh kerajaan pada hari ini. Tuan Di-Pertua, saya ingin beralih kepada isu berkaitan industri padi dan beras negara. Dalam ucapan belanjawan tempoh hari disebutkan mengenai projek penanaman padi 5 musim 2 tahun di kawasan Mada bagi fasa 1 yang melibatkan peruntukan 1 bilion dengan kira-kira 11,000 hektar. Persoalan saya, berapa hektar akan melibatkan kawasan penanaman padi Mada untuk negeri Kedah dalam projek ini? Adakah ia kesinambungan daripada projek rintis 5 musim 2 tahun yang dimulakan tahun lalu? Di sini juga disebutkan bahawa projek penanaman padi 5 musim 2 tahun di kawasan Mada juga termasuk dalam senarai projek yang akan dibiayai secara kerjasama awam dan swasta melibatkan unjuran pelaburan 78 bilion secara keseluruhan dengan beberapa projek lain. Saya ingin mengetahui apakah model pembiayaan awam swasta yang akan dijalankan dalam projek ini? Berapa sasaran pelaburan yang akan diperolehi serta apa manfaat langsung kepada produktiviti pengeluaran padi serta manfaat kepada pesawah. Tuan Di-Pertua, kebergantungan subsektor agro makanan kita kepada import semakin tinggi. Dalam tempoh 1 dekad sehingga 2023, jumlah import dalam sektor ini terus mencatatkan peningkatan iaitu 38.8 bilion pada 2013 kepada 78.7 bilion pada 2023. Meskipun dalam tempoh yang sama kerajaan telah mula merangka dasar keselamatan makanan yang semakin jitu, hakikatnya tahap sadar diri subsektor ini semakin jauh daripada apa yang diharapkan. Kita bimbang risiko ketidaktentuan geopolitik dan pasaran global yang ada pada hari ini menyebabkan negara berhadapan krisis makanan yang semakin meruncing. Ketika saya turun menyantuni rakyat yang terkesan dengan bencana banjir tempoh hari,
ramai yang bertanya tentang beras tempatan. Dalam keadaan krisis demikian, maka apa yang menjadi keutamaan kepada kita adalah soal makanan, khususnya beras. Sangat menduka citakan apabila beras tempatan di pasaran domestik terus menghilang dan tidak ditangani dengan cermat oleh kementerian. Sedangkan data menunjukkan pengeluaran beras tempatan pada 2023 adalah 1.4 juta tan, menurun daripada 1.6 juta tan pada tahun 2022, manakala import beras adalah 1.3 juta tan. Tuan Ibu Ketua minta sikit lagi. Ironinya, beras tempatan tiada di pasar runcit melainkan mana-mana kawasan yang ada pilihan raya kecil. Jadi jangan sampailah rakyat berdoa untuk kematian wakil rakyat mereka untuk mendapat bekalan beras tempatan. Tuan Ibu Ketua, pihak negeri Kedah telah menghantar senarai wish list kepada Kerajaan Persekutuan. Antara yang mustahak adalah pengukuhan fiskal negeri melalui pemberian pempasan pemeliharaan tanah pertanian, iaitu tanah sawah padi berjumlah 200 juta. Kami berpandangan nilai tersebut adalah adil, memandangkan kos melepas yang tinggi disebabkan Kedah terus mempertahankan tanah sawah yang akhirnya menyumbang kepada tahap sarah diri beras negara. Akhirnya, Tuan Ibu Ketua, ingin saya sentuh ialah mengenai projek pembinaan loji rawatan kumbahan serantau dan rangkaian paip pembentungan di Kota Star. Projek ini telah mengalami kelewatan serta apa yang juga menduka citakan ialah kerosakan jalan di lingkaran timur dan jalan Datuk Kumbar yang beralun-alun walaupun sudah dibaiki beberapa kali. Saya mengharapkan agar kerajaan dapat mengatasi perkara ini dengan seberapa segera. Sekian, terima kasih Tuan Ibu Ketua.